Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Al-Jasir, Presiden Islamic Development Bank yang mengadakan lawatan kerja ke negara ini selama 2 hari. Menyertai Tuan Yang Terutama Datuk Amir Bogovic, pengarah di Regional Hub of ISDB di Indonesia, dan Rami Abdul Kafi, Principal Executive Assistant kepada Tuan Yang Terutama Presiden. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Semasa majlis menghadap, Kebah Dulia Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang mengenai perkembangan terkini usaha Islamic Development Bank dalam mengembang majukan sosioekonomi negara-negara ahlinya dan peluang-peluang kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan Islamic Development Bank, khususnya dengan penandatanganan Memorandum of Understanding on Strategic Partnership and Country Engagement Framework for Brunei Darussalam. Sempena memperingati penubuhannya, Pusat Dakwah Islamiah mengadakan Majlis Doa Kesyukuran Jubli Delima yang bertemakan Sinar Dakwah 40 Tahun di Negara Zikir. Majlis berlangsung di Masjid Asy-Syalihin, Jabatan Perdana Menteri. Hadir Yang Berhormat Pihin Udana Hatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Atur cara majlis termasuk sembahyang sunat hajat, bacaan Saidul Istighfar dan Surah Yasin. Sebagai agensi tertua dan utama dalam memastikan keamanan dan keselamatan negara, pasukan polis Diraja Brunei telah mencapai usia yang sudah matang, iaitu 103 tahun, berucap pada perbarisan tamat latihan pegawai kadet penolong penguasa polis Kuat 1 2023. Yang Berhormat Pihin Dato' Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, menyeru pegawai kadet polis untuk sentiasa mengekalkan tahap disiplin yang tinggi dan berintegriti, menghayati jati diri polis dengan memahami peranan dan tanggungjawab kepada raja, negara dan masyarakat. Acara berlangsung di Padang Kawat Besar Pusat Latihan Polis, Kompleks Ibu Pejabat Polis Gadong. Cabaran yang dihadapi oleh pasukan polis juga semakin kompleks dan meluas dengan adanya perubahan tren jenayah selari dengan perkembangan teknologi dan peredaran massa. Justru pegawai kadet khasnya dan pasukan polis amnya perlu terus meningkatkan usaha untuk memperluaskan pengetahuan dan pengalaman agar dapat mendepani dan menangani cabaran-cabaran dan ancaman-ancaman jenayah termasuk jenayah terkini cyber seperti penipuan, eksploitasi kanak-kanak melalui teknologi media sosial. 12 pegawai kadet penolong penguasa polis menamatkan latihan asas kepolisian selama hampir 10 bulan. Pegawai kadet akan berpeluang mengikuti program penempatan sementara di pasukan polis Republik Singapura selama 3 minggu. Negara Brunei Darussalam dan Islamic Development Bank ISDB berkongsi visi dan komitmen ke arah matlamat bersama, iaitu hasrat negara ke arah ekonomi yang dinamik dan mampan,
yang berpaksikan konsep Melayu Islam Beraja. Perkara tersebut dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Abang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan dan Ekonomi kedua semasa menerima kunjungan muhibah daripada Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Al-Jasir, Presiden Islamic Development Bank ISDB. Semasa kunjungan tersebut, kedua-dua pihak bertukar-tukar pendapat mengenai isu-isu semasa dan membincangkan hubungan negara Brunei Darussalam dengan ISDB di samping peluang-peluang untuk meningkatkan kerjasama. Semasa penandatanganan Memorandum Persefahaman mengenai rangka kerja strategik dan penglibatan negara bagi negara Brunei Darussalam, Presiden ISDB juga berucap menekankan komitmen bank berkenaan dalam menyokong hasrat negara Brunei Darussalam dalam wawasan Brunei 2035 dan Blueprint Ekonomi Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam berusaha membentras dan menangani kegiatan-kegiatan jenayah rentas sempadan termasuk jenayah seba, pengganasan, penggunaan dan penyeludupan dadah haram, pemerdagangan orang dan penyeludupan manusia dalam kenyataan negara yang disampaikan semasa mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai jenayah rentas sempadan dan mesyuarat berkaitan kali ke-18 AMMTC, Timbalan Menteri Sekuriti dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri, menekankan mengenai tren penggunaan teknologi seperti artificial intelligence sebagai modus operandi penjenayah seba. Ancaman penggenasan juga merupakan salah satu isu yang menjadi tumpuan bagi negara Brunei Darussalam, khususnya isu penyebaran bahan propaganda yang menjurus kepada ajaran ekstremis. Mesyuarat diadakan di Vantin, Republik Demokratik Rakyat Lao. Berucap mengenai isu jenayah pemerdagangan orang Trafficking in Persons TIP, Datuk Seri Paduka Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu menegaskan bahawa pihak-pihak yang berkenaan perlu menggunakan kriteria yang lebih telus, adil dan konsisten di dalam menilai usaha-usaha pembenterasan jenayah TIP yang telah dilaksanakan oleh negara Brunei Darussalam dan negara-negara ASEAN yang lain, khususnya di dalam laporan-laporan seperti US Trafficking in Persons Report. AMMTC telah mengadakan konsultasi dengan negara-negara rakan Dialog ASEAN, iaitu konsultasi AMMTC plus 3 kali ke-14, AMMTC plus China kali ke-11, AMMTC plus Jepun kali ke-9 dan AMMTC plus Republik Korea kali ke-5. Semasa sesi-sesi konsultasi tersebut, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri mengetengahkan komitmen negara Brunei Darussalam untuk terus bekerjasama dengan negara-negara rakan Dialog ASEAN memelihara keamanan dan kestabilan rantau ini dan menzahirkan penghargaan di atas segala bantuan dan kerjasama yang diberikan oleh negara-negara rakan Dialog ASEAN dalam usaha untuk menangani ancaman jenayah rentas sempadan. Mesyuarat juga mengesahkan 12 dokumen, antaranya deklarasi para pemimpin ASEAN mengenai kerjasama dipertingkatkan untuk membentras penyeludupan dadah dan kimia. Bazar dan Minggu Kebudayaan Thailand ke-7 menawarkan pelbagai produk, antaranya makanan dan minuman, kosmetik dan kraft tangan. Bazar selama 4 hari itu berlangsung di pusat membeli belah di Salam Bigar. Perasmiannya dilancarkan oleh Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Puan Yang Terutama Bosara Kachanalai Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam dalam ucapan alu-aluannya berkata, berikutan sambutan menggalakkan daripada orang ramai. Bazar turut memberi peluang kepada usahawan tempatan untuk mempamerkan kemahiran dan produk masing-masing. Bazar dan Minggu Kebudayaan menyediakan lebih 50 petak jualan yang menawarkan pelbagai produk Thailand.
Dasar dan amalan pendidikan awal kanak-kanak serta mengenal pasti cabarannya disentuh semasa webinar bertajuk perkongsian amalan serta pengalaman dalam pendidikan dan penjagaan awal kanak-kanak di negara Brunei Darussalam dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan melalui Unit Pendidikan Awal Kanak-kanak Jabatan Sekolah-Sekolah dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Khas. Webinar diadakan buat julung kali di Pusat Serantau Simeo Voktek. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Trust Kementerian Pendidikan. Webinar berfungsi sebagai platform berkongsi amalan terbaik dan pendekatan inovatif dalam pendidikan awal kanak-kanak serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkepentingan. Webinar disertai oleh peserta dari negara ASEAN. Ke arah mewujudkan rangka kerja bagi kerjasama dan perkongsian maklumat yang memfokuskan kepada mempromosi dan membangun penggunaan penyelesaian pertikaian alternatif ADR Negara Brunei Darussalam Arbitration Centre BDAC baru-baru ini menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan Singapore Mediation Centre SMC di Singapura. MOU tersebut ditandatangani oleh Yang Arif Radin Syafi bin Radin Mas Basyuni selaku pengerusi Lembaga Pengarah BDSC dan The Honourable Justice Andrew Maniam selaku pengerusi bersama Lembaga Pengarah SMC. MOU juga bertujuan mewujudkan rangka kerja bagi kerjasama dan perkongsian maklumat khususnya perantaraan melalui prosedur yang adil dan efisien yang memberikan keyakinan dan kestabilan kepada komuniti ADR antarabangsa serta meningkatkan aksesibiliti, kecekapan dan keberkesanan proses perantaraan komersial. Skop kerjasama merangkumi pertukaran lawatan antara kedua-dua institusi, mengambil bahagian dalam menganjurkan persidangan, seminar, kuliah dan sesi latihan mengenai penyelesaian ADR. Dalam meningkatkan kerjasama global dalam penyelesaian pertikaian, BDSC juga menghadiri Singapore Convention Week 2024 anjuran Kementerian Undang-Undang Singapura dengan kerjasama United Nations Commission on International Trade Law. Acara menghimpunkan pakar, pengamal undang-undang dan pengubah dasar terkemuka. Wakil BDSC juga menyertai simposium penting bertajuk The Role of the Courts in Arbitration and Asia Pacific Perspective yang bertujuan meneroka peranan mahkamah dalam menyokong dan memperkukuhkan infrastruktur timbang tara untuk meningkatkan akses keadilan di negara Brunei Darussalam. BDSC turut berpeluang mengadakan mesyuarat dua hala bersama Singapore International Arbitration Centre, Singapore Chamber of Maritime Arbitration, Singapore International Dispute Resolution Academy dan Maxwell Chambers. Kelebihan kelayakan profesional dan laluan kerjaya yang pelbagai dalam perakaunan antara yang ditekankan semasa jariwara bagi meningkatkan kesedaran profesi perakaunan. Jariwara diadakan di Universiti Teknologi Brunei. Melalui jadual tersebut, ia dapat memupuk minat para pelajar yang mengikuti pengajian di beberapa institut tinggi tempatan untuk membantu memenuhi keperluan bekalan profesional yang berkelayakan dalam sektor perakaunan. Antara yang menyampaikan ceramah ialah Dayang Adeline Lau Pik Wen, Setiausaha dan Pengarah Brunei Darussalam Institute of Certified Public Accountants (BICPA). Jariwara dianjurkan oleh Kementerian Kewangan dan Ekonomi dengan kerjasama BICPA. Para pelajar khususnya lepasan O-Level berpeluang mengetahui program dan aktiviti yang ditawarkan Politeknik Brunei PB semasa hari terbukanya yang diadakan lagi esok. Hari terbuka berlangsung di PB Jalan Ong Somping. 8 kursus bagi diploma tahap 5 ditawarkan di Sekolah Perdagangan, Sekolah ICT, Sekolah Sains dan Kejuruteraan dan Sekolah Petrokimia. Antaranya Diploma in Cloud and Networking dan Diploma in Petroleum Engineering.
Pengambilan PB bagi sesi pengambilan ke-14 tahun akademik 2024-2025 akan memudahkan pengajian awal bulan Januari 2025. Maklumat lanjut mengenai kemasukan boleh diperoleh di kaunter-kaunter pertanyaan PB. Para pelajar Institut Sains Kesihatan Pengiran Anak Puteri Rashidah Saadatul Bolkiah Universiti Brunei Darussalam meneruskan jarawara mengenai pengambilan gula yang sihat kepada komuniti. Jarawara diadakan di Sekolah St. James, Kuala Belait. 83 pelajar tahun 7 hingga tahun 11 sekolah berkenaan menghadiri projek di bawah Special Study Module 3 untuk meningkatkan kesedaran tentang pengambilan gula yang sihat. Kempen bertujuan meningkatkan kesedaran tentang kesan buruk pengambilan gula secara berlebihan kepada kesihatan serta memupuk pemakanan dan gaya hidup sihat dalam kalangan remaja di negara ini. Peranan pentinglah bagi ibu bapa untuk mengawal kanak-kanak daripada mengambil makanan-makanan yang manis macam coklat, snack-snack dan juga minuman-minuman yang manis lah, like yang bergas, lemon tea macam tu. 6 premis perniagaan dikeluarkan kompaun atas kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga Penggal 142 dan peraturan-peraturan di bawahnya. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi mengeluarkan kompaun dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM3,200. Premis perniagaan berkenaan melakukan kesalahan menjual melebihi harga maksimum yang ditetapkan bagi barangan yang dikawal harga iaitu minyak masak dan susu tepung formula serta mempamerkan tanda harga yang tidak selaras dengan harga di dalam sistem kaunter pembayaran. Bulan Jun dan Julai 2024 juga merekodkan sebanyak 4 notis amaran dikeluarkan kepada 4 buah premis perniagaan kerana gagal mempamerkan tanda harga bagi sebahagian barangan yang dijual di dalam premis perniagaan dan mempamerkan tanda harga yang tidak selaras dengan harga di dalam sistem kaunter pembayaran. Maklumat mengenai Akta Kawalan Harga Penggal 142 boleh diperoleh melalui aplikasi mudah alih pengguna bijak dan laman sesawang JPES di www.deps.mofe.gov.bn. Sebuah syarikat dikenakan kompaun setelah didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021. Hasil rondaan Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong mendapati Nur Hadiah Sendirian Berhad melakukan kesalahan melonggokkan sampah sisa bahan binaan dan dikenakan denda kompaun RM1,000. Syarikat terbabit dikehendaki untuk menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Separuh jalan dan jalan lencongan sementara di persimpangan Lebuh Raya Muara Tutong dan penempatan tapak perindustrian Tanjung Kajar ditutup sementara. Penutupan bermula hari ini sehingga kerja-kerja selesai dijalankan. Penutupan bagi memberi ruang kerja-kerja piling bagi pembinaan jejambat di persimpangan Lebuh Raya Muara Tutong dan penempatan tapak industri Tanjung Kajar. Sementara itu, separuh jalan di Jambatan Sungai Tutong, Jalan Tanjung Maya juga ditutup sementara bermula hari ini hingga 1 September 2024. Penutupan bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang disebabkan penurapan aspal di jambatan berkenaan. Kerja-kerja pemasangan lampu isyarat baru di pusing keliling Manggis telah selesai dilaksanakan. Lampu isyarat baharu itu mula beroperasi hari ini pukul 10 pagi. Semua pengguna jalan raya terutama yang melalui jalan tersebut diingatkan untuk sentiasa memandu dengan lebih berhati-hati, mematuhi had laju yang ditetapkan serta mengikut arahan papan tanda yang telah tersedia. Sukan.
14 buah kelab yang bergaung di bawah Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD menyertai kejohanan Liga Super Brunei BSL 2024-2025. BSL musim ini merupakan satu langkah maju yang signifikan bagi sukan bola sepak negara sebagai platform kelab tanah air mempamerkan kemantapan masing-masing. Semasa majlis perasmiannya di FABD House, Awang Haji Faisal bin Haji Muhammad Yusof, Presiden FABD berkata, BSL disifatkan sebagai kejohanan bola sepak berprestij. Kejohanan juga bakal menyaksikan penyertaan beberapa pemain import dan penampilan pemain-pemain bawah 21 tahun. BSL membuka tiranya hari ini dengan perlawanan pertama antara pasukan Indro FC bertemu MS PPDB di Kompleks Sukan Tutong.